Malaysia sudah bersedia untuk undi 18? Adakah semua rakyat bersetuju dengan had umur 18 tahun ini? Semestinya ada asbab yang munasabah mengapa kerajaan berbuat demikian. Jadi kami bawakan perkara ini menjadi topik perbincangan dalam projek Islam kami. Pada akhir projek ini, kita semua akan dapat menilai adakah Malaysia sudah bersedia untuk menurunkan had umur mengundi kepada 18 tahun bagi menentukan pemimpin dan masa depan negara. Semasa keberlangsungan kajian, kami terapkan tanggungjawab sosial dan konsep etika peradaban dengan menekankan atribut nilai dan sikap patriotisme. Projek kami terdiri daripada 5 fasa bersama gerak kerja masing-masing. Bagi fasa 1 iaitu tugasan overview projek, gerak kerja pertama iaitu pada 17 hingga 23 Oktober. Puan Nazilah binti Muhammad telah memberikan taklimat tentang projek Islam dan membahagikan kumpulan. Seterusnya kami memilih tema tajuk pengundi 18 tahun dan perbincangan untuk pelantikan ketua dan tugasan ahli kumpulan. Akhirnya mencipta blog Google Site projek kami. Bagi fasa 2 yang berlangsung 2 minggu iaitu 24 hingga 6 November, gerak kerja kedua kami menentukan komuniti pilihan iaitu memilih golongan pelajar IPT berumur 18 hingga 21 tahun. Dan kami ingin mengetahui sejauh mana pengetahuan golongan belia tentang hak mengundi, sistem demokrasi dan perlembagaan negara, sekaligus melihat nilai patriotisme mereka. Seterusnya di gerak kerja ketiga, kami merancang proses tinjauan dan semuhuan. Soalan kaji sidik yang siap dirangka disemak terlebih dahulu sebelum diedarkan. Gancak serta timeline projek telah dirangka dengan baik bagi memastikan kelancaran projek kami. Bagi fasa 3 iaitu e-lapangan yang berlangsung 3 minggu iaitu 7 hingga 27 November, di gerak kerja keempat menemubuan secara virtual 6 orang pelajar APT dan mendapatkan pandangan mengenai isu undi 18. Borang tinjauan soal sidik juga boleh diedarkan kepada komuniti pilihan. Di gerak kerja kelima, kami melakukan penyelidikan berfokus berkaitan undi 18 dan kami juga menemubuan secara maya seorang penyelaras Dun Bukit Payung untuk kami tanyakan pendapat beliau bagi undi 18. Bagi fasa 4 iaitu refleksi, daripada borang soal selidik terhadap 140 responden dan temubual, kami membuat analisis berkaitan tajuk iaitu undi 18 bersediakah Malaysia. Kami menggunakan kaedah kualitatif dan kuantitatif bagi menganalisis kajian kami. Analisis kuantitatif daripada tinjauan soal selidik dan temubual, 51.43% responden soal selidik bersetuju supaya had umur mengundi diturunkan kepada 18 tahun. Selebihnya kurang dan tidak bersetuju. Manakala daripada 6 panel jemputan temubual, 4 daripada mereka bersetuju. Secara analisis kualitatif, tema utama yang dapat kami simpulkan daripada proses e-lapangan ini adalah kematangan belia dalam berfikir serta ilmu mereka perihal politik. Yang pertama adalah kematangan. Adakah belia sudah matang ataupun belum untuk mengundi? Jawapannya adalah subjektif, di mana isu kematangan tidak dapat diukur melalui umur ataupun personaliti seseorang. Namun begitu, umur 18 tahun telah dibenarkan membuat keputusan besar mengikut Akta Umur Dewasa 1971, Akta 21 seperti menyertai parti politik. Jadi perbuatan undi 18 juga tidak terkecuali. Yang kedua adalah ilmu. Pengaruh persekitaran dan orang sekeliling dapat memberi ilmu serta pengalaman yang mematangkan pemikiran individu tersebut. Tidak ada sekiranya kita mengatakan bahawa semua belia berumur 18 tahun belum cukup ilmu untuk mengundi kerana mereka dibesarkan dalam persekitaran berbeza. Namun begitu, pembukaan peluang mengundi kepada remaja 18 tahun ini memberi kesempatan sama rata kepada setiap belia. Persoalan seterusnya, apakah had umur mengundi yang sepatutnya? Berdasarkan analisis kuantitatif, 68.6% menyatakan bahawa umur layak mengundi adalah 21 tahun ke bawah. Ini menunjukkan majoriti masyarakat sudah bersedia dengan pelaksanaan undi 18. Seterusnya, pentingkah suara belia dalam politik negara kita? Berdasarkan pendapat majoriti responden dan panel temubual, mereka menyatakan bahawa suara belia adalah penting kerana belia merupakan harapan negara dan mereka lah yang akan menggantikan ahli politik pada masa hadapan. Suara belia juga penting kerana ilmu mereka. Sesungguhnya belia mempunyai pemikiran yang jauh lebih ke hadapan kerana mereka banyak didedahkan dengan dunia luar. Melalui teknologi kini yang membawa mereka kepada idea yang bernas, malah mereka juga mampu mengubah perspektif politik negara ke arah yang lebih baik. Akhirnya, harapan panel jemputan dan responden kepada belia untuk undi 18. Keempat tema yang kami ingin pasti iaitu kebijaksanaan pemikiran, penyelidikan dan bantu negara ini berkait rapat dengan tema yang pertama iaitu kebijaksanaan. Bekas Perdana Menteri Malaysia Tun Dr. Mahathir berkata, kepribadian pemimpin menjadi faktor utama kemajuan negara. Oleh itu, belia seharusnya bijak dalam membuat penakulan dan menyelidik tentang wakil rakyat yang hendak diundi sebelum mengundi. Untuk cadangan bagi keperluan komuniti, kami pecahkan kepada 4 tanggungjawab sosial iaitu yang pertama secara individu. Remaja berumur 18 tahun perlulah bersiap sedia dalam mendapati sistem politik dan pentadbiran di Malaysia. Banyakkan mengambil cakna tentang isu pentadbiran negara. Kedua, ibu bapa memberikan pendedahan awal kepada remaja dalam dunia politik dan sistem pengundian di Malaysia. Ketiga, pihak sekolah mengambil inisiatif untuk mendedahkan tentang pentadbiran negara kepada pelajar-pelajar ketika di bangku sekolah. Akhirnya, kerajaan mengadakan banyak program untuk pelajar sekolah menengah bagi meningkatkan asas kepimpinan mereka. Contohnya, program Malaysia Future Leader School MFLS iaitu program kepimpinan yang dilaksanakan oleh Kementerian Belia dan Sukan. Bekas Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Abdul Rahman berkata, inisiatif itu melatih anak muda supaya berfikir kritis dan bergaya kepimpinan. Semangat patriotik dalam kalangan pelajar Institut Pengajian Tinggi di Malaysia amatlah tinggi melalui penerimaan dan pandangan komuniti pilihan ini terhadap isu undi 18. Semangat golongan ini dalam mencorakkan politik negara kepada yang lebih baik dan keprihatinan mereka dalam kepentingan literasi politik menunjukkan sinar dalam menghasilkan keseluruhan
kesepaduan sosial dari segi politik federalisme. Apabila suara belia didengari dalam pentadbiran negara dan rakyat mula celik akan sistem demokrasi berparlimen, politik yang simpan bakal diperolehi. Isu perkauman juga yang sering dipergunakan dalam berkempen dapat dibendung sepenuhnya daripada dia permainkan oleh individu yang tidak bertanggungjawab. Pembinaan Indeks Perpaduan Nasional IPNAS 2018 merupakan satu prakarsa yang efisien dalam memantau pemantapan kesepaduan nasional di negara kita. Semua perkara ini amat berkait rapat dengan topik 4 dalam kursus penghayatan etika dan peradaban, iaitu pemantapan kesepaduan nasional Malaysia yang menekankan perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia bagi memperoleh kesepaduan negara. Konklusinya, daripada metodologi kuantitatif dan kualitatif, hasil tinjauan soal sedik dan temubual serta daripada semua yang dibincangkan, kami rumuskan di sini bahawa undi 18 sangat penting untuk pembangunan Malaysia. Sebab bila kita ingin berada di belakang sekiranya dibandingkan dengan negara maju yang lain, sikap dan mentaliti masyarakat kita perlu stabil dan matang seiring dengan pembangunan negara kini. Kami bersepakat bahawa Malaysia sudah bersedia untuk undi 18 kerana remaja kini sudah didedahkan dengan sistem politik, undi dan kepimpinan. Namun, bagi yang belum bersedia, inilah yang kita perlu ubah dengan langkah yang drastik dan efektif. Sebuah negara yang sejahtera lahir daripada rakyatnya yang bertanggungjawab dan cakna akan politik negara. Saya akhiri video simulasi projek kami dengan kata-kata Presiden Soekarno, beri aku 10 pemuda nescaya ku goncangkan dunia. Sekian, terima kasih.